Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah malam ni kita akan teruskan kita punya pengajian. Tak apa, baru Iqra' pertama. Jadi kalau tuan-tuan melihat video pertama saya sebelum ni, kita buat untuk 10 muka surat pertama dengan Iqra'. Mungkin kita dah biasa kalau mungkin tuan-tuan dah biasa dengan perkataan ni, tidak ada masalah, mungkin boleh skip terus ke video ataupun tutorial saya seterusnya. Tapi pada saya tak mengapa untuk tuan-tuan mengikuti bacaan Iqra' ini untuk memperkemaskan bacaan kita insya-Allah. Dan sebelum saya pergi kepada Iqra' ni, saya rasa saya nak kongsikan sedikit berkenaan dengan tips untuk kita pandai dalam boleh bacaan Al-Quran kita semakin baik dan semakin elok. Mungkin saya boleh kongsikan yang pertama, dua perkara lah kat sini. Yang pertama adalah apa yang kita makan, itu yang paling penting. Kalau kita makan apa yang tak berelok ataupun kita kata ada perkara-perkara haram, itulah yang kita kena bersihkan diri kita, kena taubat, nasuha dan juga pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Al-Quran ini adalah kalam Allah, wahyu yang diturunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling penting adalah hati yang bersih, niat kita nak baca Al-Quran, dan itu adalah kunci yang paling besar lah dalam belajar Al-Quran. Kalau kita masih lagi makan perkara-perkara yang syubhah dan sebagainya, itu yang akan menjauhkan kita daripada kefahaman Al-Quran. Itu yang kita kena jaga. Tak ada orang yang boleh mendabik dada bahawa dia telah selamat, dia dah elok. Tidak ada orang yang dapat mendabik dada perkara itulah. Jadi kita masing-masing jaga. Dan kalau kita rasa kita dalam keadaan yang masuk dalam badan kita perkara-perkara yang haram, kita kena put a stop dan kita kena ikhlaskan makanan kita makan perkara yang makanan yang elok untuk diri kita lah. Dan yang kedua adalah kalau kita dalam baca Al-Quran ni, dia bukan hanya berguru, kita berguru satu perkara. Yang kedua adalah kita kena banyak mendengar Al-Quran. Al-Quran ini kalau Al-Quran sebut wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Maknanya bila orang baca Quran pada kita kena dengar dan kita juga kena diam. Diam maknanya mungkin kita tadabbur. Yang penting kat sini adalah mendengar. Sebab bila kita mendengar Al-Quran ini, Allah SWT bagi karakteristiknya adalah mudah untuk sedap didengar. Al-Quran ini karakteristiknya adalah kita sedap mendengar Al-Quran itu. Jadi bila kita selalu mendengar, automatik kita akan dapat adab dia punya bacaan. Itu yang key, yang point. Sebab itu saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada masa duduk dalam kereta dan sebagainya, tuan-tuan on kan. Despite kita dengar radio yang mungkin kita dah biasa dengar, lagu-lagu yang lama kita biasa dengar, kita baca Al-Quran. Dan kalau boleh kita tamat mendengar Al-Quran. Membaca Al-Quran kita tamat, tapi mendengar Al-Quran pun kita tamat. Sebab kalau bacaan itu dibaca oleh syekh-syekh yang besar, qari ataupun imam Masjidil Haram, Sudais sebagai contoh, ataupun Ash-Shuraim, Abdurrahman Sudais atau Ibrahim Shuraim, bacaan mereka itu sangat jelas dan dia akan menusuk pada telinga kita, insya-Allah pergi kepada pemikiran kita untuk kita faham bagaimana kaedah bacaan-bacaan yang dilontarkan oleh qari-qari atau imam-imam besar ni. Jadi tak salah tuan-tuan beli CD dan sebagainya, download daripada internet kan banyak, YouTube dan sebagainya. Onkan baca Al-Quran, biar itu lazim pada kita untuk mendengar. Dan insya-Allah perkara ni akan buatkan kita jadi lebih dekat dengan baca Al-Quran. Dan bila kita baca dan kita belajar macam mana sebutannya, insya-Allah perkara itu akan menjadi pengisian yang baik dalam pengajian Al-Quran. Dan Al-Quran ini pengajiannya adalah sepanjang hayat. Ilmu Al-Quran ini luas, tidak ada satu pun yang kata saya dah tamat bacaan ilmu Al-Quran. Tidak. Kita akan terus belajar, dan kita akan terus belajar. Itu hasrat yang kita ada lah. Jadi pada hari ini saya akan teruskan pengajian kita kepada surah ataupun muka surat seterusnya dalam Iqra' pertama. Jadi mohon untuk saya share kat sini safhah ataupun page yang ke-11 .
Jadi page 11 ni kita akan belajar huruf sin ya. Sin ni adalah satu huruf yang kita letak dia, kalau kita imagine dia duduk di sin, di gigi depan ya. Sin ya. Sin ni dia banyak kataan yang sebelumnya adalah tha. Tha itu dekat dengan sin. Dan ada satu adalah shim ya. Titik tiga. Shim titik tiga kita akan jumpa selepas ini. Jadi sin ini ya, kita akan bunyi macam ular sikit, berdesing ya. Sin ya. Kalau dalam ni dia ada za, asa, zarasa, sakhadha, hasada, sakhatha, jazara, sabata, dharasa, sakhadha, zahada, sajatha, abata, sajaha, khada, dharazasa ya. Boleh ulang bacaan ni untuk lazimkan bacaan dengan lidah tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita seterusnya pergi kepada halaman berikutnya adalah sin dan shim ya. Saya sebutkan tadi sin, shim ya. Shim ni kita muncungkan sedikit mulut kita lah, shim ya. Sedikit mulut kita, banyak sangat ya, maknanya sikit je. Sin dan shim ya. Tu kata hurufnya, kalau dia datang dengan baris atas dia akan bunyi sa ya. Dan kalau shim dia datang baris atas dia jadi sya ya. Cantik sebutan tu sya ataupun sa. Sa ni nipis je tapi kita sebut dengan penuh di gigi kita di depan. Kalau shim kita akan lebih kontrol udara yang keluar daripada mulut kita. Jadi kita sebut sya ya. Kita cuba contoh dekat halaman yang ke-12. Sa asya, sa sya, zatasha, syadatha, darasa, syatadha, zahatha, khashaba, jarasa, sasha'a, rashada, hasada, zakhaza, asasha, shazara, khasada, shazaja, abata, sajaha, khada, dharaza, sasha ya. Okay, itu ada perkataan antara sin dengan shim. Huruf sin dengan shim kita sebut sa, sha ya, baris atas sa, sha ya. Kemudian kita pergi kepada huruf berikutnya di safhah yang ke-13 muka surat 13, huruf sad ya. Huruf sad ya. Berbeza dengan sin, dia duduk di depan. Kalau sad ini lebih ke dalam ya. Nak mendapat sebutan seperti orang Arab mungkin kita sukar sebab kita lidah orang Melayu ya. Jadi kita akan cuba menyerupakan sebutan kita tu sebaik mungkin ya. Jadi janji dia mesti berbeza dengan perkataan sin ya. Jangan kita sebut sad dengan sin itu lebih kurang sama, jadi tak beza ya. Jadi sekarang ni perlu untuk kita bezakan perkataan sa, sa, sha dengan sa ya. Jadi kita sad di atas bunyinya sa ya. Sa asha, sa shaza, sa rasa, sa tadha, dasasa, syarata, sakhasa, hasada, dhazasa, hadara, syabasa, sajaza, sadakha, sajada, syaraza, thakhasa, abata, thajaha, khadadha, raza, sashasa ya. Jadi perkataan ni kita cuba lazimkan untuk kita bezakan sebab perkataan ni sangat ataupun huruf ini sad ini sangat penting sebab kita akan sebut dia bacaan ni dalam Al-Fatihah ya. Maknanya kita dalam solat ihdinas siratal mustaqim ya. Jadi kita nak biar sebutan sad itu biarlah berbeza, jangan jadi ihdinas sirat ya. Kita bacaan kita hafaz ya, kita bacaan kita ni biar lazim orang dengar tak. Walaupun kita kata kita belajar qiraat lah, jangan macam tu. Kita belajar apa yang lazim bacaan biasa sebab kadang benda tu akan menimbulkan fitnah pada kita. Jadi kita kata biar dia sad, orang lazim kawasan kita pakai sad, kita sebut ihdinas siratal mustaqim ya.
Jadi seterusnya adalah perkataan ba, ba, jadi sada, ba di atas ba, jadi sada, bezanya adalah titik di atas sad tadi tu, dia letak titik, dia akan jadi ba, jadi ba ni kalau dia akan memenuhi ruang mulut kita lah, ba, kalau beza dengan da tu lebih kecil di mulut di depan. Kalau ba dia akan penuh, kita akan dengar sebut dengan sebutan yang bulat, ba, sa'aba, hadara, asaba, sya'aba, syaja'a, syakhaza, daraba, sahatha, sadara, sadaza, dashaba, sahada, rasada, batadha, thakhadha, ضجذا سأشا صربا أبت ثجاح خدذ رزا سشا صبا. Ya, ba tu dia sebut, kerana perkataan ni pun ada dalam surah Al-Fatihah, dan kita kena praktis dengan yang terbaik yang kita boleh. Waladdallin, ba tu kita tak nak jadi waladda, tak nak, itu bacaan sebutan yang tak tepat lah, jadi waladda, kita kena penuhkan mulut kita lah dengan perkataan ni untuk dapat sebutan yang paling memuaskan hati kita. Seterusnya adalah perkataan surah ataupun safhah ke-15, pa, ni pa. Pa ni kita akan, kalau tadi ba kita lepas satu mulut kita, pa ni kita akan gunakan lidah kita seolah-olahnya untuk kita mengkhususkan sebutan tu menjadi ta yang tebal. Kalau ta tadi dia jadi ta tu, ta yang nipis lah kita kata, tapi pa ni dia akan jadi kataan tu lebih tebal, jadi pa ha sebagai contohnya. Jadi ni adalah pa. Jadi kita cuba sebut di sini. Pa adha, zaqasha, hajaqa, tasaba, zaqasa, zadaqa, zadaqa, daqasa, saraqa, syabatha, syakhaqa, qahadha, basaba, dharaqa, jazaba, tha'asha, sakhata, abata, thajaha, khadadha, raza, sasha, sabaqa. Itu sebutan pa. Pa, ha, kataan pa, beza dengan huruf ta. Kita terus dengan muka surat seterusnya adalah huruf dha, huruf dha, kita sebut kaedah kita biasa sebut za lah, kalau orang Melayu sebut za, zalim, zalim itu za, titik pa tadi dia letak satu titik di atasnya menjadi za, jadi ni sebutan biasa orang Melayu, za'aqa, baqadha, baqadha, zahadha, saqadha, dasaba, qahadha, sya'adha, sarasa, zakhaqa, tharaba, zakhaba, tabadha, sadasha, jaqadha, syaqadha, abata, thajaha, khadadha, raza, sasha, sadaqadha. Zalimin, zalimin. Biasa kadang orang sebut, kadang zalimin boleh, tak ada masalah sebutan. Kalau boleh sebut macam orang Arab, zalimin tu terpulang. Tuan-tuan boleh sebut perkataan tu, tapi bezakan antara za dengan za, jadinya za. Okey, itu huruf za. Kalau a ini adalah ain, kita kata huruf ain. Seterusnya safhah ke-17 ni adalah huruf ain, ain. Jadi ain di atas a bunyinya. Dia kena bezakan antara ain dengan hamzah ataupun alif tadi,
Ni lebih ke dalam, dia naik dah sampai ke hidung kita lah ya. Ya. Ta'a, dia dekat-dekat. Dha'a, ta'ara, ba'ata, sa'aza, sa'ada, dahadha, ba'atha, sa'ada, syata'a, jakhadha, dha'asha. Tu lebih dalam ya. Za'ada, jangan za'ada. Hamzah macam ain, salah Hamzah tu kena hamzah solid hamzahnya. Kalau ain dia macam lebih ke hidung kita, rongga hidung. Za'ada, ajaba, daqada, ta'ata, abata, tajaha, khadada, raza, sasha, sabata, dha'a. Dia duduk dekat rongga dekat rongga kat belakang ya. Okey, kita teruskan lagi dengan safhah ke 18 ya, iaitu gha ni gha ni kita akan ada juga bacaannya dalam Al-Fatihah ya. Jadi sebutan kita tu perlulah sebutan yang insya-Allah tepat ya. Jadi gha ini adalah perkataan ain tadi ataupun huruf ain diletak titik di atasnya menjadi sebutannya lebih ke garau ke dalam gha jadi gha ini disebut dalam, jangan sebut gha ini dia duduk ke depan, salah kita sebut ke dalam gha. Dia akan bunyi sedikit bila kita kempiskan di antara langit kita dengan lidah kita tu, dia akan bunyi gha ghairil bunyi ghairil maghbu kalau dia kalau kita tak bunyi tu tak apa tepat kita kena bunyi ghairil maghbu. Dia ada kasar bunyi macam kita sebut kha tadi. Kha pun kalau kha tak bunyi tu, dia tak bunyi getar dia tu, tu tak tepat sebutan tu. Dia mesti ada gha tu lebih tepat Contoh kalau sebut ni gha'a, beza a dengan a. Gha'a, daghadha, a'tagha, sa'adha, jaghadha, sata'a, haradha, shaghata, sara'a, zakhadha, ba'adha, taghadha, taghadha, syarada, ta'adha, baghasa turunnya abata, tajaha, khadadha, raza, sasha, sabata, dha'agha. Gha dia ada bunyi Okey, seterusnya adalah mungkin muka surat lagi, surat ke-19, huruf fa fa titiknya satu, kita banyak guna di depan fa fa titiknya satu, fa kalau dia berarah atas, fa di atas bunyinya fa baris di atas fa fa'agha, fa'ada, ghafasa, fataha, ghajaza, hafadha, qa'ada, safagha, syakhadha, saghadha, khafadha, shaghadha, faza'a, thaghadha, thaghata, ghafara, abata, tajaha, khadadha, raza, sasha, sada, sabata, dha'a, ghafa fa Dan huruf yang terakhir dalam sesi ini kita belajar adalah huruf qaf qaf. Ini huruf yang sangat terkenal lah dengan qalqalah. Biasa kita sebut qaf ni dia duduk di dalam Berbeza mungkin lepas ni kita akan belajar huruf kaf. Yang ni huruf qa huruf qa ini dia lebih ke dalam Jadi beza dengan fa ni, fa dengan qaf lebih kurang sama, tapi qaf ini lebih gemuk tapak dia kalau kataannya. Maaf kalau sensitif, tapi itulah kaedahnya. Fa ni kita tarik lebih panjang, qaf ini dia cakuk dia tu lebih pendek.
dan dia ada dua titik di atasnya ya. Bila qaf di atas, qaf baris di atas bunyinya qa ya. Bukan ka ya, qa, dia duduk di dalam hafil ke belakang kita punya rongga tekuk kita ya. Qabadha ya, qabadha, tapi jangan terlalu ketara macam kita berdoa terlalu ketara kita buat qa ya. Dia tak perlu macam tu, dia hanya kat depan saja qa beza dengan ka nanti ya. Ini adalah qa ya, qa dia lebih dalam. Qabadha, qatafa, faraqa, ثغض فقضى سعف حذخ خ قف قفص عقد ضغط شفع زقق زقق. Jadi kita tengok ada lagi kat bawah, abata sajaha khadada raza sasha sada tada agha faqa. Okey, jadi ini adalah 20 muka surat daripada perkataan pertama yang kita belajar tadi sehinggalah huruf qaf. Jadi saya harap kita dapat memperbaikkan bacaan kita, dan insya-Allah untuk video seterusnya kita akan berkongsi bacaan untuk huruf-huruf seterusnya selepas qaf ini. Jadi saya harap ada manfaat daripada video ini, dan insya-Allah kita berdoa supaya Allah SWT beri kita kebaikan dalam pembacaan Quran, menjadi asbab kepada syafaat Allah Subhanahu Wa Taala, syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga syafaat Quran dalam kubur insya-Allah, dan juga di padang mahsyar nanti. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.